Kita terlewat sikit, silap kita bisa kam ni. Kita pusing ni. Kita maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Situ. Ahabbul a'mal, sekasih-kasih segala amal itu, ila Allahi, kepada Allah Ta'ala, ialah adwamuha, yang kekal, yang istiqamah, kekal. Wa in qalla, walaupun dia sedikit, ya, dia buat ibadat tu tak banyak tapi kekal, sama ada angka dia ataupun waktu dia tetap. Kalau banyak lagi baik maknanya, ya. Maknanya kalau sedikit tapi dia kekal pun sudah menjadi satu amal yang dikasihi oleh Allah SWT. Apatah lagi kalau dia banyak dan kekal, atau lagi hebat. Maknanya bertekun pada amal atau pekerjaan itu setengah daripada dikasihi oleh Allah Ta'ala. Terjemahan segala amalan yang terlebih dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang mana dibuat selalu, mana kekal, walaupun ianya sikit. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala an tamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah. Ahabbul a'mal ini di antara amal yang dikasihi lagi. Terlebih kasih segala amal kepada Allah Ta'ala an tamut, bahawasanya berpisah roh kamu daripada jasad yang telah mati. Antamut, bahawa kamu mati. Walisanuka, padahal lisan engkau, lidah engkau, ratbun, basah, min zikrillah, daripada zikrullah, mana sentiasa dia menyebut Tuhan. Sampai peringkat maknanya akhir umur pun lidah ni masih basah lagi menyebut nama Allah Ta'ala. Maka orang ini sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya suruh kita banyak Al-Quran pun kalau sebut zikir dia akan kait di belakang, zikran katsira. Lambang daripada zikir banyak tu di istiqamah dan ditetap, maka sampai akhir hayat dia pun menghembuskan nafas akhir, maka lisan dia masih basah menyebut nama Allah. Maksudnya hendaklah banyakkan zikrullah, lebih-lebih lagi di waktu sakit yang mungkin itu menyebabkan akhir umur dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbus salati ila Allah ta'ala salatu Daud alaihi wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud wa kana yasumu nisfal lail wa yaqumu susah wa yanamu sulusa wa yasumu yawman wa yubtiru yawman. Rawahul Muslim. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW sendiri memberitahu bahawa kasih-kasih sembahyang kepada Allah Ta'ala, sembahyang Nabi Daud alaihissalam, dan sekasih-kasih puasa Allah Ta'ala ialah puasa Nabi Daud. Dan adalah Nabi Daud alaihissalam tidur ia 1/2 malam, ya, malam bagi 2 tidur 12 tengah malam, dan buat ibadat dia 1/3-nya. Nah, 1/3 dia buat ibadat, setengah tu tidur, dan tidur ia 1/6, di ujung tu boleh tidur. Dan puasa ia sehari dan berbuka sehari. Puasa ia sehari, mana puasa selang-seli lah, ya, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu, Khamis dan Selasa, itulah puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu yasumu yauman wa yubtiru yauman, dia puasa sehari dan berbuka sehari. Maksudnya hadis ini mengutamakan seorang yang mana menunaikan ia akan hak-hak dunianya dan hak-hak akhiratnya sama sekali. Itu ada hak keperluan diri kita ialah tidur, ya, dia tidur, itu maknanya untuk menjaga, sekadar menjaga kesihatan dia lah, sekadar, jangan tidur banyak sangat. Tidur banyak sangat rugi umur tadi. Berteman talaban ula sahiran layali, siapa menuntut ketinggian dia kena berjaga malam. Tidur tu sekadar saja. Kecuali orang-orang sudah mengalami ghalabah syud lain. Banyak wali-wali yang tak tidur malam pun, itu melampau tak, tu tajuk lain, dia banyak tajuk. Orang yang sedang mengalami kekuatan, maknanya apa, kerinduan yang kuat dengan Ta'ala, sampai peringkat kadang ada yang tak tidur, bukan sengaja tak tidur, ya,
Itu memang tarikan Allah Ta'ala beri pada dia. Itu khususiah ataupun bagi masing-masing. Sebab benda ni bukan boleh buat-buat benda ni. Sebab bila kasih yang kuat, kalau orang berkasih kan, semalam dia tak tidur, dia berbuat pun tak ada rasa apa, itu kasih dengan makhluk. Kalau kasih dengan Tuhan, tarikan lagi kuat. Sebab dalam hikam Abi Madian Tilimsani dia kata apa? Man ruzika, bersyarat tu. Man barang siapa, ruzika, yang direzekikan. Mana kalau belum direzeki, lainlah. Direzekikan apa? Halawatul ibadah, kemanisan munajat. Halawatul munajat, jawab dia, zala anhu naum, hilang daripada dia mengantuk. Hilang, tidur hilang. Itu bukan boleh buat sengaja, sebab ada tarikan. Kalau dia tak ada tarikan, sama tarikan kerinduan dengan Tuhan, tak ada, sengaja dia duduk, tak boleh kan, pukul 12 dia mengantuk. Pukul 1 kena tidur tu, mati dia kejam. Ini tarikan, tu dalam bab lain. Sebab Rasulullah SAW dia berbicara mengikut, maknanya banyak sudut. Ada kala secara umum, ada kala secara khusus. Waqala Nabi SAW, ahabbul kalam ila ta'ala an yaqula al-'abd subhanallah wa bihamdih. Sekasih-kasih kalam kepada Allah Ta'ala, ayyakul abd, bahawa berkata oleh hamba tadi, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan kepujian dia. Di kalam yang Tuhan kasih ialah kalam yang dikeluarkan daripada lisan insan tadi, kalam menyucikan Tuhan, tanzih, mana menyucikan Tuhan daripada segala naqais, segala kekurangan. Jadi bila keluar di mulut, mana di hati dia tu serentak memandang, syuhud akan kesucian Tuhan yang maha dahsyat daripada segala kekurangan. Itu akan membawa hatinya asyik kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang jamal dia, jalal dia, semua masuk. Bila kata dia suci daripada kekurangan, bermakna menandakan dia ada zat yang maha sempurna, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, dan bersifat dengan kasih sayang, semua ada tu. Wa bihamdi, dan segala kepujian, dan kepujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kalam yang dikasihi oleh Tuhan. Maknanya rangkaian kontak antara hamba dengan Tuhan adalah satu amalan yang sangat dikasihi oleh Ta'ala. Sebab dengan zikrullah, manusia itu akan terang qalbi dia dan terang hubungan dia dengan Tuhannya. Artinya sekasih-kasih perkataan kepada Ta'ala ialah perkataan hambanya subhanallahi wa bihamdih. Maksudnya apa? Mengarahkan kita kepada banyak-banyak melakukan tasbih. Tasbih adalah amalan yang sangat besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul apa tu? Ahibbah lin nasi, ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik. Hendaklah kamu kasihkan kepada manusia sebagaimana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Ini sifat yang diajar dalam Islam. Mana apa yang kita suka pada diri kita, itu jugalah yang kita mahukan ada pada sahabat-sahabat kita, kepada umat Islam maknanya. Jadi kita kasih benda yang memberi manfaat, kita tak mahu benda yang memberi mudarat. Jadi kita nak umat Islam pun itu juga, supaya mereka dapat manfaat dan terelak daripada segala musibah, segala maknanya mudarat. Dan mudarat yang paling besar sekali apa? Ialah terjauhnya insan daripada Allah Ta'ala. Bala yang paling besar sekali, paling dahsyat sekali, paling teruk ialah bila qalbi insan terjauh dari Allah. Jadi kita tak mahu bawa qalbi kita ni jauh. Begitu jugalah kita tak mahukan umat Islam, sahabat-sahabat kita berada dalam keadaan hatinya jauh dengan Tuhan. Jauhnya hati dengan Allah lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Kalau jatuh dia pecah. Begitulah qalbi, bila dia jauh dari Allah Ta'ala, maka dia akan jadi mangsa, dihancurkan dia oleh syaitan, oleh nafsu dan musuh. Qalbi adalah perkara yang paling besar.
Dia selesai, yang lain selesai. Dia bermasalah, yang lain jadi masalah. Itu dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, inna fi jasad ibni Adam mudghah, dan jasad anak Adam seketul daging. Kalau dia baik, semua baik. Kalau dia rosak, semua rosak. Jadi kita mempunyai kepahaman yang jelas bahawasanya bila dalam dia bersih, bila kita nakkan begitu, sifat tu ada di kita. Begitu jugalah kita nakkan sifat itu ada pada sahabat-sahabat kita dan maknanya umat Islam sendiri. Iaitu rangkaian dia dengan Tuhannya biar kuat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz widda abik la taqta'hu fayutfi'ullahu nurak, rawahul Bukhari. Hendaklah kamu peliharakan akan kekasih atau sahabat bapa kamu, jangan diputuskan akan dia, nanti nur engkau akan hilang. Masya Allah ya, nur maknanya akan padam di hari kiamat kalau kamu putuskan persahabatan dia. Jadi maknanya Islam menggalak kita supaya hubungkan tali persaudaraan, dan di antara dia ialah orang yang rapat dengan ibu bapa kita dulu, yang rapat dengan bapa kita. Jadi bapa dah meninggal, kita sebagai ganti menjalinkan hubungan. Itu maksud disuruh oleh Islam tu, dan ada kelebihan yang besar. Bahkan bimbang kalau diputus, takut nur kita besok terpadam di sana. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, rawahul Ahmad. Sekasih-kasih kalam, sekasih-kasih ucapan, 4 perkara dia. Subhanallah, maha suci Allah, mana daripada segala kekurangan. Mana Ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan. Bila sempurna, tuan-tuan, hebat. Semua ada kat dia. Kalau kita mana dia cantik, paling lawa, paling hebat, paling kaya, paling pemurah, sifat luas, sifat dalam, semua ada dekat seorang tu. Oh, memang hati seorang tu cantik. Hati insan ni dia akan cinta, dia suka pada benda yang paling hebat, paling cantik. Maka Allah SWT pemilik segala kehebatan, pemilik segala kecantikan, pemilik segala kesempurnaan. Adapun insan memilih sebaliknya. Sebab kita dengan Tuhan mukhalif, di mukhalafah. Sifat yang wajib bagi Tuhan mustahil bagi kita. Sifat yang mustahil bagi Allah wajib bagi kita. Sifat yang wajib bagi Tuhan apa? Segala kesempurnaan. Itu adalah mustahil bagi kita. Kita sifat kita kekurangan. Kekurangan wajib bagi kita, maka mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi pelik satu insan, dia seronok dengan benda yang kurang, ya, yang hebat dia tak seronok. Dia pelik ya, kita bagi kita kalau satu benda kan, kenderaan, bagi dia kenderaan yang mahal dengan kenderaan murah, dia nak yang murah, kita pelik juga. Bagi pakaian cantik dengan pakaian buruk, dia ambil pakaian buruk, pelik juga ya. Itu satu kepelik. Sebab apa? Dia tak nampak. Dia ingat sama je kain dia gaburkan mata, dia tak nampak. Dia ambil yang tak cantik sebab dia tak nampak. Begitulah hati manusia. Bila hati dia tertutup, dia tak nampak kebesaran Allah, maka hati dia akan ditambat dengan dunia. Kalau dia kenal Allah Ta'ala betul, siapa dia Ta'ala yang dikatakan subhanak, maha suci dari kekurangan, Masya Allah, kalbi dia tak akan hilang, yang menghadap sentiasa bermesra dengan Tuhannya. Betul, subhanallah kita ucap kena faham betul-betul makna itu. Maha suci dari kekurangan, bermakna zat yang maha hebat, yang bersifat dengan sifat yang maha hebat ya. Bermakna confirm hamba dia kalau kenal, dia takkan lupakan akan Tuhan. Dia tidak akan menjarak jauhkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Satu. Walhamdulillah, dan keduanya lapas yang selalu kita sebut, iaitulah memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab segala-galanya adalah daripada dia. Manusia ni akan memuji ya, bila dia mengetahui sebenar pemberi dia ya. Tapi gagal dia memandang pemberi Al-Mun'im, ketika itu dia lupa untuk memberikan pujian yang sewajibnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia merasakan dia adalah penerima, bukan dia pemberi
ya, dia adalah meminjam daripada hak orang lain. Dia akan bersyukur, terima kasih, kan? Tu. Tapi kalau dia perasan dia punya, tu yang dia rasa tak syukur. Sebab tu kita mengajar diri kita memandang fakir kita. Bila kita fakir, kita tahu kita sentiasa menerima madat, bantuan daripada Ta'ala. Maka oleh kerana itu jiwa dia mudah untuk sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan syukur yang terbesar ialah, pertama sekali syarat dia ialah memandang semua kurnia dari dia. Memandang kullum min indillah. Kalau kita pandang dari diri kita, dia takkan boleh masuk lain golongan syakirin. Kemudian syukur sama ada bil lisan, dengan ucapan dia alhamdulillah, ahmadullah dan sebagainya. Dan syukur yang kedua bil arkan, iaitu syukur dengan segala anggota. 7 anggota yang Tuhan jadikan, kita syukur apa? Kawal dia supaya mematuhi perintah Allah, tidak mengerjakan larangan dia. Dan ketiganya syukur bil qalbi, ini yang paling besar kali. Memandang semua tu dari dia, kurniaan dari dia kepada kita. Maka lagi menambah rasa fakir kita dengan dia dan terikat. Maka di situlah kelazatan dia akan diberikan oleh Ta'ala. 2, yang ketiga, wala ilaha illallah. Ini satu, maknanya lafaz yang maklum, yang besar. Dan lafaz ini maknanya dijadikan satu daripada ucapan yang diterima perpindahan daripada kufur kepada Islam. Ya, orang kafir yang masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau ucapan lain dalam mazhab kita tak mau, dia kena ada tu. Mana tiada Tuhan melainkan dia. Mana ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala, menjawat jawatan ketuhanan. Menjawatan ketuhanan tu adalah milik tunggal. Begitulah kita pandang bahawasanya ketuhanan milik Allah. Bila ketuhanan, kita faham makna ketuhanan, iaitu apa? 2 makna. Dia tidak terikat, bahkan yang lain terikat dengan dia. Ya, maka ketika itu kita mengucapkan la ilaha illallah, kita esakan ketuhanan. Dan bila kita faham ketuhanan, kita mengesakan dia adalah zat yang mengikat segala perkara. Yang lain semua terikat dengan dia. Dan dia akan pergi kepada makna terang lagi, ya, bahawasanya bila dia mengikat segala perbuatan, hakiki adalah daripada dia. Dia menggerakkan, dia mendiamkan, dia memberi, dia menarik, semua dia. Mana la fa'il illallah. Dan bila itulah hakikatnya, maka kewujudan dia ada wujud yang zati, yang mutlak. Ya, wujud yang lain semua terikat dengan dia. Maka sebenar-benar wujud ialah dia. Dia akan pergi mana la mawujud bihaqqin illallah. Jadi wujud yang sebenar melainkan dia. Ketika kita bila terang, hati akan merasakan kelazatan memandang ketunggalan ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Kemudian wallahu akbar, dialah segala-gala yang maha besar. Allah Ta'ala maha besar segala-galanya, yang lain daripada dia semua adalah di bawah kekuasaan dia. Jadi 4 kalimah ini kasih sangat, Allah Ta'ala suka sangat kepada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'tah. Man tidak jadi cedera, tak dia mudarat mana-mana kita nak mula-mulalah. Kita nak mula Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nak mula dengan la ilaha illallah boleh. Ya, tapi biasanya kita ikut susunan asal ialah daripada hadis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu maknanya semua lapas-lapas yang menunjukkan kehaibatan, kebesaran, ketunggalan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dahsyat, yang bila kita tembak di kalbi kita akan bercahayalah cahaya iman lebih terang, cahaya makrifat lebih terang. Azik lahu nurun, zikir itu mempunyai pancaran nur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu buyutikum ila Allahi baitun fihi yatimun mukram. Ahabbu buyutikum, sekasih-kasih segala rumah kamu, ilallahi kepada Ta'ala. Mana rumah ni? Rumah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya, ila mana? Baitun fihi yatimun mukram. Yang ada dalam dia, rumah tu ialah anak yatim yang dimuliakan. Ya. Pertama anak yatim. Yatim tu mana apa? Yatim insan ialah kematian ayah, anak tu belum sampai umur balik. Kalau dah balik itu bukan yatim lah, macam kita ni bapa yatim, bukan anak yatim. Ya, anak-anak kemudian yatim, kematian ayah dalam keadaan dia belum balik.
Kalau mati ibu tak panggil yatim, itu yatim haiwan. Haiwan yatim dia mati ibu. Kemudian yang kedua, ini kena jaga. Yatim mana? Mukram. Yatim yang dimuliakan budak. Ya, kadang-kadang yatim kadang dia nakal kan. Kadang-kadang kita dia orang tak tahan, dinyanyi budak tau, itu bahaya. Jadi maknanya naklah dipermuliakan dia. Satu wali besar, ulama besar di Melaka siapa yang suka jaga anak yatim, dan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid dan masya-Allah. Telah angkat martabat dia. Mana anak yatim dikutip dan dibela. Dijaga, dibagi makan, masya-Allah. Dimuliakan ni. Kita saksi sendirilah. Dijaga sungguh. Untuk keberkatan banyak Allah berikan karamat ni. Ini di antara rumah tu akan ada keberkatan bila kita piara anak yatim tu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbullahi ta'ala abdan samhan iza ba'ah wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa samhan iza qada. Mengasihi Allah Ta'ala akan hamba-Nya yang mana berkemudahan, mana ditasamuh, lebih kurang mudah ketika berjual beli. Ya, kalau orang tahu lebih kurang ambil lah, dapat untung sikit pun jadilah. Ya, ini di mesin pun dikira kan. Buat menawar pening bila orang nak beli, kedekut sangat kan. Ya, itu maknanya dia bermudah. Kemudian ketika membayar hutang, kalau kita pula berhutang, ya, tepat waktu pergi bayar, ya. Tak bayar tunggu tuan tu pergi cari, pergi apa, nyanyi, itu tak baik. Dia dah bagi kita hutang pun dah bagus maknanya. Jadi kita jaga pembayaran ni lah. Jangan sampai tuan hutang pula jadi macam dia nak berhutang. Dia tak minta tengah bulan, tengah bulan, akhir bulan, pusing-pusing kawan tu. Jangan, tepat masa baginya. Itu yang terbaik. Ya, itu ahabbullah, terlebih kasih Allah Ta'ala hamba. Maknanya hamba ni dapat kasih sayang banyak sudut. Di seluruh muamalah kita sama insan pun ada ruang untuk kita mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Iaitu dia mudah dalam berjual beli. Bila kita berniaga, kita ingat benda ni. Hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam penjual kita berniaga, kita ahli perniagaan, kita ingat kita jangan memayahkan dalam urusan perniagaan, lebih kurang mudah. Sebab kita buat mudah, kita niat kita buat mudah sebab kita beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Apa pahala besar dan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Dan bila dibeli pun begitu juga, ya, berjual membeli begitu. Dan bila dia menunaikan hutang pun begitu juga. Maknanya dia tasamuh, lebih kurang meminggir. Bermudah ketika membayar hutang, begitu jugalah ketika meminta hutang. Ya, minta hutang pun maknanya tengok tak ada keras sangat. Dan kalau dua-dua ni faham, senang, mudah, tak ada apa. Yang meminta pun mudah, yang memberi pun mudah, selesai masalah. Ya, itu pentingnya seorang itu beramal dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ni mengarah kita meninggalkan tabi'ah kebengisan, bengkeng, garang tak kena tempat kan. Ya, kita nak tunjuk garang, kita kan Tuhan tunjuk garang dia lagi kacau gitu. Tuhan tunjukkan murka dia habis. Kita ingat kita nak besar diri, kalau Tuhan lagi besar daripada kita, dia lebih hebat. Kita nak tunjuk kita handal, Tuhan tunjuk kehandalan dia habis kita. Jadi maknanya kita sebagai abdi hamba dengan Tuhan, maka kita berkelakuan sedemikian banyak tasamuh, maka dikasihi oleh Allah Ta'ala. Waqala Nabi SAW, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'ma wa akhaffukum badana. Ahabbukum, terlebih kasih kamu, ilallahi, kepada Ta'ala, aqallukum tu'ma, ialah orang yang terlebih sedikit makan minum itu. Ya, dia sedikitkan makan minum, itu hamba tu dikasih oleh Allah. Tengok tuan-tuan, ini qillatu ta'am hiyal ibadah. Iza aqallu rajul at-tu'ma muli'a jawfu nuran. Bila seorang sedikitkan makan, maka dipancarkan nur dalam kalbi. Banyak dari urusan ni makan, bukan tak makan, tapi kita sedikitkan. Sehingga dalam hadis sahih Nabi sebut di Bukhari Muslim itu, bahawasanya jarak perbezaan nisbah 1 dengan 7 kan. Orang mukmin makan 1, si kafir itu makan 7. 1 nisbah 7. Ya. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang tak beriman, dia kerja dia makan kan. Katanya dia kerja apa? Mau makan, bila makan mu kerja. Makan kerja makan, sama dalam kandang. Kita orang beriman tidak.
Semua kerja kita buat, makan, minum, kerja semua, nokta di ujung tu yang besar tu. Li ibadatillah, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Apa kita buat ujung tu, nokta dia tu, itu yang besar tu. Semua lillahi ta'ala, maka pahala dia besar diberi ta'ala. Dia bekerja, dia niat kerana Allah, boleh pahala besar. Dunia boleh dapat, akhirat boleh dapat. Itu untung, maknanya kita berilmu, kita boleh tahu letakkan benda terkena bertempat. Al-mu'min ya'kulu fi ma'in wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a'in hasba ibn adam luqaimatun yukimna sulbah wa in kana wala buddha fasulusul li ta'am wala sul syarab wa sulusul li nafas. Bukhari, rawahul Bukhari Muslim. Orang mukmin makan satu perut, orang kafir makan 7 perut, kata Rasulullah SAW. Mana satu ni sebab 7 tu. Ya, kalau tuan-tuan pergi malam-malam pun berjalan, memang kedai dia penuh. Dia kerja, dia makan je. Jadi. Maka hasbah bani Adam lukaimatun, memada anak Adam tu, kata Rasulullah SAW, beberapa suap je. Yukimna sulbah, sekadar menjadi sebab membetulkan tulang belakang. Maksudnya apa? Sekadar sebab untuk hidup tu je. Ya, bukan makan tujuan hidup, ialah makan sekadar mengambil sebab untuk hidup. Ya, maka kalau tak dapat tidak, mungkin hari tu buat dia punya lauk spesial lain macam kan. Dia nak tambah lebih, maka Nabi buat 3 peringkat. Ya, sulus 1/3 makan, sulus 1/3 minuman, dan 1/3 pernafasan. Itu ruang tu paling over limit itu, jangan lebih daripada itu. Itu maknanya apa? Makanan yang ada kelebihan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruang makan pun Allah Taala beri satu amalan yang dapat tarik kasih sayang Tuhan. Semua ada dalam perniagaan, ada dalam jual beli, semua Islam dibuka ada. Ya, sifat-sifat yang laku insan yang mana dia boleh kontak kalbi, dia akan dapat kasih sayang Tuhan. Dalam berniaga ada cara dia, dalam membeli pun kita beli pun, maknanya kita bermudah tadi kan. Di sini pula kita kurang, kita makan, maka ada di sana cara makan yang dikasihi oleh Ta'ala. Ya, itulah kurangkan. Bukan tak makan, ya, kita bukan malaikat, kita insan ni makan. Tapi makan tu kita kurangkan, itu satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menunjukkan kita hidup bukan untuk makan. Ya, kita makan sekadar, ya, menjadi sebab hidup untuk matlamat dia ialah Allah Ta'ala, ya, mencari keridaan Tuhan dan menyiapkan bekalan untuk mencari kasih sayang Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbul arab lisalas li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamil ahli jannah fil jannah arabiyyun. Ya, mana ahibbu, kasih oleh kamu, hendaklah kamu sedang kasih akan Arab, orang Arab lisalas 3. Kita kasih Arab sebab 3. Sebab apa? Yang pertama paling besar, li'anni arabiyyun, kerana aku adalah orang Arab. Bangsa yang paling mulia ialah Arab. Dan dia bangsa Arab pula yang paling mulia ialah Quraisy. Kemudian Bani Hashim dalam itu pilihan atas pilihan atas pilihan Allah letakkan, ya, itu kedudukan Rasulullah SAW. Betul kalau si Abu Fat kata dia marah, ni Arab apa, dia marah kan. Kalau nak pun kait sikit belakang, ni Badui je, lain sikit. Kalau itulah Arab je sebab Nabi bahasa Arab. Ya, kalau kita rasa bahasa Melayu kan, kita terasa kan. Jangan kamu cakap Arab secara itlak itu, sebab Rasulullah SAW adalah bangsa Arab. Ya, bahasa Quran pun bahasa Arab. Sebab bahasa yang digunakan untuk kitab Allah dia bahasa tahliliyah kan. Dia bahasa kita ni bahasa tarkibiyah, yang susun. Lepas tu kalau tuan-tuan terjemah kan, kita Arab satu kulit, bila terjemah Melayu jadi 2 kulit 3 kulit. Dia panjang dia. Kalau kita kata qama Zaidun kan, qama, kalau kita tulis apa, telah berdiri oleh seorang lelaki, panjang tu. Arab bau kau alif mim je, ya, maknanya bahasa dia pusing. Qama yaqumu, dia pusing tahlil. Maka semua kitab diturunkan tahlil, sama ada Quran, ya, bahasa Arab, ya, bahasa Ibrani, bahasa Ethiopia, atau semua tu bahasa tahlil. Bahasa tarkib tidak dijadikan kitab, yang turun daripada langit. Kemudian kalam ahli syurga pun Arab. Itu makna kita muliakan Arab, bangsa Rasulullah SAW. Dan dia adalah kitab turun Al-Quran dalam bahasa Arab, ya. Dan juga percakapan ahli syurga ialah bahasa Arab. Itu dia antara kelebihan bangsa Arab itu sendiri. Siapa yang menghina Arab, menghina agama dan yang suci dia, ya. Pada hina bahasa Arab, jangan itu bahasa Quran, ya.
Kalau kita marah orang tu atas sifat dia lah, Arab Bedui ke bukan, yang dia nakal sebab yang melawan Rasulullah SAW pun bangsa dia juga, jadi atas sifat lain, atas sifat kedegilan dia. Kalau umum, bahasa tu bahasa yang mulia. Dan satu lagi sabda Islam, ihtarisu minan nasi bisu'izan, hendaklah kamu buat juga diri manusia ni jadi jahat sangka. Maknanya hendaklah kamu buat, jaga. Ikhtaris mana apa? Beringat. Minan nas, daripada manusia ni apa? Su'zan. Mana jangan ada sangka buruk dengan orang tu maksudnya. Ya, bahkan Islam ajar kita ni, kalau kita lihat orang lebih tua daripada kita, kita kena rasa dia lebih baik daripada kita. Sebab umur dia dah lama hidup, mungkin dia punya ibadat lagi banyak daripada kita. Kena rasa begitu. Ya. Kalau lihat kanak-kanak pula nakal macam mana pun, kanak-kanak belum balik, kalau dia mati dia ada syurga kan. Kita belum tahu, kena bahasa gitu. Sehingga kalau yang nakal-nakal pun kita kata dia dengan kita, dia lagi baik. Sebab apa? Dia nakal, kalau dia dapat tunjuk tu mungkin lagi hebat daripada kita. Kena ubah macam tu. Maksudnya apa? Jangan kita letakkan perasaan, letakkan kita lebih baik pada orang, ada rosaan. Ya, kita pandang orang lebih baik daripada kita. Ya. Sehingga ulama besar, wali besar si Muhammad Bahauddin Qaddasallahu sirradhiyallahu anhu, kalau kau tengok anjing tu, kau kata anjing tu lebih baik daripada engkau ni. Apa tarap tuan-tuan ni? Sebab anjing ni tak masuk syurga, tak masuk neraka, dan ada seekor anjing pula yang masuk syurga. Tiba-tiba kamu ada akal, ada rasul, ada kitab, kamu terjun ke neraka juga, maka kamu lebih hina daripada dia. Itu maksud dia apa? Bila seorang tu nak jadi baik, maka Rasulullah dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Wabassaruhu uyubah, atau bukakan dia suka memandang kekurangan dia. Orang yang suka memandang kekurangan diri sendiri, itu orang yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, sebab dia akan sentiasa memperbaiki dia. Itu di antara pesanan Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ini. Kemudian sumakal habibaka haunan ma ila akhir. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.